والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, hari kamu melihat orang-orang beriman itu bersinar-sinar cahaya mereka, di hadapannya cahaya, di kanannya cahaya. Lalu dikatakan kepada mereka, busyarakum, bergembiralah kamu pada hari ini. Syurga-syurga yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya, kekal kamu dalam syurga itu. Yang demikian adalah kejayaan yang besar. Yang saya muliakan pengurusi surau dan ahli jatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu dalam tazkirah Ramadan pejam celik. Malam ini malam yang ke 18. Itu pejam celik. Kalau pejam tak jelik, selesai Ramadan. Para jemaah yang rahmat Allah, saya minta izin berdirilah, sebab kalau saya duduk 2 jam berdiri 20 minit cukup lah ya. Waktu saya berdiri dan saya boleh bergerak bebas begitu. Dan saya boleh tengok tuan-tuan jangan tidur tuyul. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya tidak mahu bincang soal Ramadan, tapi saya nak bincang satu ayat Quran untuk kita hayati. Kerana Quran itu diturunkan untuk kita tadabbur. Dan Quran bercerita bukan sahaja perkara yang lalu, Quran bercerita pada perkara-perkara yang akan datang. Itulah kandungan Quran. Kisah umat-umat terdahulu untuk iktibar hari ini. Saya ingat khutbah 3 minggu lepas, Negeri Selangor, tajuknya LGBT Tabiat Songsam. Betul? Saya baca, saya tahu dah. Tuan-tuan tidur. Mana tuan-tuan ingat? Cerita tentang kaum Nabi Lut gitu. Kisah kaum Nabi Lut. Itu kisah Quran yang telah berlalu. Yang kedua, Quran berkisar tentang hukum hakam untuk dilaksanakan pada masa sekarang. Sembahyang, puasa, zakat, haji, muamalat jenayah berhubung dengan sosial kemasyarakatan, nikah, kahwin, cerai, talak. Itu yang kedua. Yang tiga, Quran bercerita tentang perkara-perkara yang akan datang. Dipanggil wa'ad dan wa'id. Wa'ad, janji-janji baik, syurga, pahala, nikmat di hari akhirat, di alam barzakh. Wa'id, amaran-amaran, siksa, azab, dosa, neraka. Itu kandungan Quran yang lalu, yang sekarang dan akan datang. Orang kampung saya panggil past tense, present tense, future tense, you know. Kita orang kampung juga orang putih tau. Tapi jangan lahirlah kampung. Baik, itu Quran. Jadi dalam 3 segmen Quran saya pilih malam ini tentang peristiwa akan datang yang pasti berlaku. Surah Al-Hadid ayat ke-12, Allah berfirman, yauma tara, hari kamu akan lihat orang-orang beriman, laki-laki perempuan, yas'a nuruhum, bersinar-sinar cahayanya, di kanan cahaya, hadapan cahaya. Soalnya,
dari mana datang cahaya itu. Yang kedua, untuk apa cahaya itu. Yang ketiga, bagaimana kita nak dapatkan cahaya itu. Yang keempat, Quran sebut di hadapan cahaya, di kanan cahaya. Kenapa depan dan kanan saja? Ini soalan-soalan yang akan kita bincangkan. Jadi rancangan malam ini bukan tanyalah Ustaz. Rancangan malam ini Ustaz tanya, Ustaz jawab. Ini rancangan baru saja. Sebab saya dulu terlibat dengan tanyalah Ustaz. Penonton tanya soalan tu, saya yang bagi dia soalan dulu. Dia tukang tanya soalan yang bagus, padahal aku yang bagi. Tapi jangan beritahu tu rahsia kita orang. Ustaz apa Ilyas Ismail maklum mula kata kita orang macam itulah. Baik, itu tajuk yang kita nak bincang malam ini. Hadirin para jemaah dirahmati Allah. Untuk apa cahaya? Dari mana cahaya itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwal man yu'zanu lahu yawmal qiyamati bisujud." Sabda Rasulullah, saya orang pertama hari akhirat nanti yang diizinkan sujud. Wa awwalu man yu'zanu lahu bi raf'i ra'si, dan saya adalah orang pertama yang diizinkan mengangkat kepala. Ini mulia Rasulullah, orang pertama diizin sujud, orang pertama diizin mengangkat kepala. Sabda Nabi, fa'anzur min baini yadi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Waktu saya mengangkat kepala, saya pandang depan saya pandang belakang saya pandang kanan, saya pandang kiri. Fa'arifu ummati min bainil umam, saya boleh kenal umat saya yang duduk di celah-celah lautan manusia. Rasulullah kenal kita tuan-tuan di hari mahsyar nanti. Macam mana Nabi boleh kenal lautan manusia? Maksud berapa ramai agak-agak kita sekarang ni? Kalau dihimpunkan penduduk dunia sekarang, berapa ramai? Saya tanya satu jemaah, dia Google search, dia tanya penduduk dunia sekarang 7.8 bilion. Itu kalau berhimpun 7.8 bilion, 8 bilion berhimpun sekarang, kita tak boleh kenal sama-sama kita ni. Tapi Rasulullah bersabda, saya kenal umat saya. Qala lahu rajulun, kata seorang laki-laki, ya Nabi Allah, kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam ma baina Nuh ila ummatika. Ya Nabi Allah, macam mana Tuhan boleh kenal umat Tuhan daripada zaman Nabi Nuh sampai umat Tuhan yang akhir? Qala, sabda Nabi, fa'arifuhum, saya kenal mereka itu muhajjalun min atharil wudu. Umat saya besok datang di hari kiamat bersinar-sinar, bercahaya kerana bekas ambil wudu. Ini cahaya tu daripada wudu. Ini batu disebut besok hari akhirat orang beriman itu kamu lihat mereka bercahaya-cahaya. Dunia tak nampak tuan-tuan, ni dunia ni kalau nampak cahaya wudu tu bercahaya, pakat wudu orang semua hari ni iya, tak laku dah barang kosmetik tu. Kosmetik tu orang beli sebab itulah nak muka cantik, nak putih berseri, tak ada seri pun. Kalau wudu tu boleh nampak bercahaya, tak payah jual kosmetik, kita jual air wudu pakat laku air wudu tapi tak nampak. Atas dunia akhirat besok nampak. Allah sebut hari akhirat kamu nampak. Dari mana? Dari bekas wudu kita. Yang paling gembira Nabi bersabda, la yakunu li ahadin minal umami ghairihim, umat lain tidak ada alamat ni. Ini khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cahaya ni rupanya datang daripada amal-amal kita ni. Ni saya sebut tajuk ni sebab zaman kita hari ni budak-budak muda dah mula terpengaruh dengan pahaman plural liberal. Nak buat apa sembahyang? Kenapa wudu? Kenapa sembahyang ambil wudu? Kenapa wudu basuh muka? Kenapa kentut basuh muka tak basuh punggung? Sepak betul bukan? Bukan marah ni. Orang beriman bukan macam tu. Sahabat-sahabat dulu menghadap Aqsa, paling menghadap Masjidil Haram. Ada pernah tanya apa relevan? Yang bertanya tu orang munafik, orang Yahudi je persoalkan mengapa mereka berpaling kiblat. Allah, ini orang beriman kita ni. Ni yang pertama Nabi sebut, saya kenal umat saya
bersinar-sinar sebab ambil wudu. Karena itu Rasulullah pernah mengajar sahabat-sahabat dan mengajar kita, man istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa ambil wudu ni boleh basuh lebih, besok muhajjalun, bersinar-sinar besok. Ini iman kita aja, percaya tak percaya. Bakto orang percaya basuh lebih sikit basuh. Ini dah sini je basuh. Oh nyalah tak beriman. Ini saya kerja pejabat tu saya tahulah kenapa. Alah, takkan Tuhan nak menyusahkan kita, dia kata. Buka ni pun malas. Ni nak buka kancing ni sayang, lipat baju. Basuh sini je ambil wudu. La ilaha illallah. Kan kata munafik kau marah. Ni bukan marah, bagi tahu. Itu yang pertama Nabi sebut, saya kenal umat saya bersinar-sinar sebab bekas wudu. Yang kedua, wa a'rifuhum, saya kenal umat saya, Nabi sebut, yuktawna kutubahum bi aymanihim, umat saya besok hari akhirat mereka akan mengambil buku amalan dengan tangan kanan. Inilah yang disebut oleh Imam Ad-Dhahhak, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Maksud firman Allah, hari kamu akan nampak orang beriman itu bersinar di hadapan, bersinar di kanan, kata Imam Ad-Dhahhak. Maksud bersinar di kanan itu kerana mereka diberi buku amal dengan tangan kanan, maka kanannya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa itu orang munafik, orang kafir, tak ada cahaya tu. Ya, itu yang kedua, Nabi kenal. Yang ketiga, sabda Nabi, wa a'rifuhum, saya kenal umat saya, bisimahum fi wujuhihim, ada bekas di wajah mereka itu. Ada bekas kat muka kita ni. Bekas apa tuan-tuan? Allah berfirman dalam Quran, fi wujuhihim min atharis sujud, di wajah orang beriman ni ada bekas sujud ni. Sebab itu kita sujud berapa anggota? 7. 2 tapak tangan, 2 lutut, jari kaki itu kan. Batu jari kaki itu jangan pacak gitu, lipat jari kaki. 7 anggota. Yang ketujuh, 7 anggota ni, tapak tangan ni boleh pakai sarung tangan, lutut kita tutup, kaki kita pakai stokin, boleh berlapik, tapi dahi jangan berlapik. Jangan tutup macam ni. Dah lah tak handsome, tak kaya, mayang tak sah. Dia tak handsome, tak apa, janji bercahaya, janji kaya pula. Tu kan elan tu kan. Tak handsome tak apa, janji kaya. Tak handsome tak apa, janji kaya dan bercahaya. Ini muka tak ada cahaya, tak ada nur, tak ada. Ini dunia tak nampak, akhirat besok nampak ni. Bekas sujud kita, fi wujuhihim min asaris sujud. Nabi kata, saya kenal umat saya, ada bekas di wajah mereka. 3. Yang keempat, sabda Nabi, wa a'rifuhum, saya kenal umat saya, yas'a nuruhum baina aydihim, diberikan cahaya di hadapan mereka itu. Jadi kita ni diberi cahaya oleh Allah, depan kita ni cahaya. Kata Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, maksud dia beri cahaya di hadapannya, cahaya untuk melintas titian as-sirat. Itulah cahaya di hadapan. Dalam bahasa Arab, yas'a ni maknanya pantas laju. Sebab lampu ni kalau kita buka dia spotlight, laju dia pergi ke depan kan. Tu di hadapannya bercahaya. Di situ kita faham dan kita boleh jawab soalan tadi, untuk apa cahaya tadi? Yang pertama, supaya kita ni besok dikenal oleh Rasulullah SAW. Dalam lautan manusia, bilion manusia, di saat Nabi bersabda ummati, umat saya, Nabi kata, saya kenal umat saya. Tapi kalau Rasulullah tak kenal, tuan-tuan, malang sungguh. Rupanya Rasulullah kenal kita dengan cahaya yang kita ada. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa, pernah tengok cerita Titanic? Pernah tengok cerita Titanic? Yang hero dengan heroin dekat bucu kapal macam tu tangan dia tu. Saya tak tengok ni, kawan-kawan bagi tahu.
Cerita Titanic tu kan, hero dia nama Leonardo DiCaprio. Saya filem barat dia saya tahu, hero barat dia saya tahu. Filem Melayu saya tak ambil tahu. Asyik gaduh je filem Melayu ni. Heroin Melayu pun saya tak kenal. Saya ingat yang saya kenal Nilofa je. Itu pun saya dah lupakan dia. Dulu masa dia single saya ingat dia. Dia tak ingat saya, tak apalah. Saya nak cerita apa tadi? Titanic. Saya bukan nak cerita Titanic, saya nak cerita malam kapal tu pecah, tenggelam semua orang. Orang bila berlaku kecemasan kan kita diberi life jacket keselamatan. Saya ingat kalau naik kapal terbang tu kan dia ada taklimat kan pakai life jacket. Apa taklimat dia? Untuk tujuan keselamatan, tiupkan whistle di sebelah kanan dan nyalakan lampu di sebelah kiri. Tonton memang tak ingat ya? Tonton tengok pramugari itu. Tonton ni saya tak tengok pramugari itu, saya tengok TV itu ya. Itu yang saya hafal itu. Untuk tujuan keselamatan, nyalakan lampu di sebelah kiri. Jadi malam kejadian Titanic dah, mana-mana malam tu gelap gelita, yang ada lampu je selamat. Yang ada lampu semua. Akhirat besok Syekh, gelap zulumat Syekh. Digambarkan kiamat ni gelap gelita zulumat. Orang yang punya cahaya tu besok akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cahaya ni. Ya. Ini supaya kita ni besok dikenal oleh Rasulullah. Yang kedua, cahaya itulah untuk kita melintas titian sirat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, dalam menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Mas'ud, cahaya di hadapan itu adalah cahaya untuk melintas titian sirat. Tiap-tiap orang atas cahaya masing-masing. Ada orang yang cahayanya sebesar gunung, ada orang yang cahayanya sebesar pohon kurma, ada orang yang cahayanya hanya sebesar badan, dan ada orang cahayanya hanya sebesar ibu jarinya. Ini semua sebab apa tuan-tuan? Sebab apa tak sama saiz siarat kita? Sebab yang datang tarawih tak sama, malam 1-2 je datang. Sekianlah dimaklumkan, malas nak cakap. Tak sama, tak sama. Baca Quran pun tak sama. Saya tahfiz Syariah, datanglah jangan jenguk sekali budak-budak saya kan. Ada yang dah khatam ni, kalau Ramadan ni budak-budak ni ada yang khatam sampai 10 hari sekali, 10 hari sekali. Yang kita 10 tahun sekali. Tak sama Syekh. Dia punya amal tak sama. Ni besok sebelum akhir ni ada yang stay tune, ada yang orang duk cari Lailatul Qadar, dia sibuk cari nasi kandar. Sebelum hari ni orang duk sibuk cari Lailatul Qadar, buat dia sibuk dengan lagu raya, shopping. Sebab tu tak sama. Atas dipanggil cahaya masing-masing besok melintas titik asrar. Kerana itulah Allah cerita dalam surah Al-Hadid ayat ke-13, dipadamkan cahaya orang-orang munafik ketika mereka memijak titian as-sirat. Bila mereka tengok orang beriman ada cahaya melintas sirat, mereka berkata, unzuruna naqtabis min nurik, tunggulah kami nak tumpang cahaya amalan kami. Soalnya, boleh tak mereka tumpang cahaya amalan sirat orang lain? Jawapannya pada siri yang akan datang. Nasiblah tahun depan dah sambung jawapannya. Saya nak habiskan 5, saya dah habis masa ni. Okey, kalau dalam TV itu dia dah gitu ruling, dia suruh iklan. Tu kalau tak turun ke memang dia baling gitu. Okey, saya nak tamatkan tadi, rupanya cahaya itu datang dari untuk dikenal Rasul. Yang kedua, cahaya itu supaya sirat kita ni besok luas. Yang ketiga, untuk apa cahaya itu? Allah sebut yauma taral mu'minin wal mu'minat, hari kamu akan nampak orang beriman bersinar-sinar cahaya. Ia bersinar ni orang beriman. Orang kafir, orang munafik tak diberikan cahaya oleh Allah. Yang ketiga, masa tu kita boleh kenal. Atas dunia ni tak kenal. Tuan-tuan dah pergi bazar Ramadan, dah pergi mall shopping. Dalam mall tu
kat bazar Ramadan tu, tuan-tuan tahu tak siapa puasa, siapa tak puasa? Semua sama je Syekh, padahal geng besi hitam tu sama macam beriman je dia. Pasal tak kenal. Coba kenal atas dunia ni, orang munafik muka hitam semua. Tak pergi dia bazar Ramadan tu. Pasal tak kenal akhirat besok boleh kenal Kenal ni munafik, ini orang kafir, ini mukmin. Itu cahaya tu. Baik, saya nak teruskan dari mana cahaya tadi. Baca hadis Nabi banyak hadis Nabi daripada wudu kita, sembahyang kita punya cahaya, Quran tu nur ala nur, cahaya. Amal kita, zikir, selawat, apalagi tuan-tuan dah beramal banyak, banyak-banyak amal tuan-tuan dah buat gini-gini, moga-moga itu jadi cahaya hari akhir. Baik, bagaimana kita nak dapat cahaya itu? Yang pertama, nak dapat cahaya itu, kita maklum cahaya itu daripada amalan-amalan kita. Maka nak dapat cahaya itu, Rasulullah SAW selesai puasa pagi raya, apa Nabi sebut kepada sahabat-sahabat? Nabi jumpa sahabat, Nabi sebut taqabbalallahu minkum, semoga Allah terima amalan kamu. Selesai haji, apa Nabi sebut pada sahabat? Taqabbalallahu minkum, semoga Allah terima amal kamu. Itu isyarat amal yang diterima itulah menjadi cahaya hari akhirat. Jadi yang pertama, kita ni selesai amal-amal, jangan lupa berdoa, Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana. Cakap Melayu je lah, ya Allah, terimalah doa kami, terimalah sembahyang kami, puasa kami, terimalah ya Allah. Amal yang diterima itulah menjadi cahaya. Pernah minta Allah terima amal? Pernah minta atau tidak? Minta. Sebab itu selesai kita sembahyang, selesai wirid, selesai berzikir, selesai berdoa, apa kata Tok Imam? Taqabbalallahu minkum. Betul? Kita kalau orang doakan kita, taqabbalallahu minkum, semoga Allah terima amalan tuan. Nabi agar kita ni saling doa mendoakan. Dia doakan kita doakan dia balik. Kata Imam, taqabbalallahu minkum, kita pun doakan bila minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu baru nama orang beriman je. Ini orang doakan kita, terima kasih. Terima kasih engkau ya. Saya cakap betul, saya orang Arab kalau dia jumpa kita, antara ucapan dia taqabbalallah, taqabbalallah. Selesai mayang tarawih ni, jumpa dia, salam dia, orang Arab kan, apa dia kata? Taqabbalallah, semoga Allah terima amal kamu. Kita pun dah cakap, oh, thank you pula, marah aja. Oh, thank you, kau doa kalau kau balik. Kita doakan dia balik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nak dapat amal ini, nak dapat cahaya ini? Dalam ayat itu Allah sebut, yauma taral mu'minina wal mu'minat, hari kamu tengok orang beriman, lelaki perempuan diberi cahaya. Ayat itu sebut orang beriman punya cahaya. Maka yang kedua, kita nak cahaya itu berdoa, ya Allah jadikan kami orang yang beriman. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan aku dengan iman, matikan aku dengan iman, himpunkan aku di mahsyar dengan iman, masukkan aku ke syurga dengan iman. Allahumma ja'alni minal mu'minin, ya Allah jadikan aku dari kalangan orang yang beriman. Minta pada Allah. Dan nak jadi orang beriman ni, Allah ajar kita dalam Quran apa sifat orang beriman. Sifat orang beriman, suruh semayang dia semayang, suruh puasa puasa, suruh menghadap Aqsa menghadap Aqsa, paling menghadap Bait Masjid Haram Masjid Haram, suruh tutup aurat tutup aurat, bayar zakat RM7 RM7. Selama berapa ringgit zakat? RM7.5. RM7.5 lah. Jangan pula pergi Negeri Sembilan RM7, sen 50 sen. Tak beriman betul kau. Negeri Sembilan sebelah RM6.5, 50 sen berkira. Orang beriman bukan macam tu. Orang beriman tuan-tuan, suruh sembahyang, suruh puasa, suruh sujud, subuh 2 lah, zuhur 4, Jumaat 2, kami buat 2. Bab orang beriman.
Apa sifat orang beriman? Orang beriman Allah sebut bila diperintahkan sesuatu arahan, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Ini dah banyak soal, bukan banyak soal, banyak mempersoalkan. Mengapa? Kenapa puasa ni berbuka maghrib? Mengapa Ramadan? Nak tanya je, nak puasa tak puasa, tu je. Banyak soal pula. Jangan jadi orang munafik. Orang munafik apa sifat mereka? Bila diberi arahan-arahan, kata mereka sami'na wa asayna. Orang beriman sami'na wa ata'na. Orang munafik sami'na wa asayna. Kami dengar ya Allah, tapi kami tak mau buat. Jangan jadi macam tu. Boleh? Yang kedua, tak boleh ni kan, pukul 12 berhenti kan, baik ngangguk boleh? Boleh? Yang ketiga tuan-tuan, jangan marah saya gua tuan-tuan, pak saya mengantuk sebenarnya. Yang ketiga, saya nak habiskan yang ketiga. Nak dapat cahaya ini dalam surah Al-Hadid ayat 13, sambung pada kisah ni tadi. Bila orang-orang munafik tadi dipadamkan cahaya mereka, nak tumpang cahaya orang beriman, Allah tak izinkan. Itu dalil masing-masing atas sirat masing-masing. Lalu Allah berfirman dalam Quran menceritakan Allah ilhamkan orang beriman bercakap dengan kaum munafik yang dipadamkan cahaya, irji'. Kata mereka, unsuruna naqtabis min nurikum, qila irji' wara'akum faltamisu nura. Allah ilhamkan orang beriman cakap dengan kaum munafik, pergi patah balik belakang, kau pergi cari balik cahaya orang kat belakang sana. Cari dia cahaya dia, tak jumpa tuan-tuan, tak jumpa. Bila orang beriman tengok orang munafik dipadamkan cahaya, tak jumpa cahayanya, orang beriman berdoa. Doa ni kita kena baca surah At-Tahrim ayat 8. Orang beriman tengok orang munafik dipadam cahaya, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana atmim lana nurana. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami. Ni takut kita punya lampu cahaya pun padam juga. Jadi kita atas dunia ni berlatih baca doa ni, Rabbana atmim lana nurana. Tuan-tuan tengok, tanya pakcik Google pun boleh. Buka pakcik Google, tanya dia surah At-Tahrim ayat 8, ataupun tanya pakcik Google doa sempurna cahaya, keluar tuan-tuan. Bagus juga pakcik Google ni. Tapi tanya yang mengawut pun keluar juga ada. Tanya yang baik dia baca juga keluar. Saya dah test dah. Doa sempurna cahaya keluar, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Minta pada Allah Ta'ala malam-malam Ramadan Allah makbul, supaya Allah sempurnakan cahaya kami. Jadi saya rasa itu yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Saya mohon maaf kalau agak berkasar bahasa, minta maaf, salam perkenalan. Terima kasih atas undangan ini. Salam perkenalan, saya Raihan Abdul Aziz. Saya tidak ada kena-mengena dengan kumpulan Raihan tu je. Dan saya bercakap bercampur-campur. Bahasa saya sudah bercampur-campur sebab saya origin orang Muar. Tapi saya kasar sebab saya sekolah Melaka. Orang Melaka lengajonya. Kemudian saya ke Kelantan, di Pondok Pasir Tumbuh, Kota Bau Kelantan. Kecek Kelantan kau boleh. Tapi orang Johor cakap Kelantan. Dulu saya ingat masa belajar di Kelantan, kita orang Johor ni, kelapa tu kita kopik tu. Di sana minta kelapa satu makcik, kopik sekali. Kena marah ya, kopik gapo lah wewe. Ayo kita minta kopik. Marah dia. Oh lah ni tahu dah kita weh. Jangan dulu kita orang Johor buah mangga kita panggil buah pelam tau. Buah pelam. Sana tak jumpa buah pelam, buah tau. Kita minta buah pelam. Gila. Dulu. Allah ni jangan boleh belakang ni. Gua kita lekor. Tapi tak nak macam mana sejarah lama. Tapi bukan saya, kawan saya dah banyak buat. Saya okey. Pagi tu saya belajar Kelantan. Lepas Kelantan saya ke Syria. Sesamalah dengan Dr. Izhar Arif. Masa tu dia budak lagi, saya dah senior.
dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri sekalilah sezaman. Cuma dia orang rajin jadi doktor, jadi mufti, saya jadi macam dia. Kalau tidak mufti lah saya. Tapi dok selawang dan tidak yakin. Okey, dan kemudian itu saya dan balik saya kahwin dengan orang KL. Itu sebab saya pada cakap KL sekarang. Orang kampung Pandan. Tapi walaupun orang KL, isteri saya lahir KL, mertua saya asal Pak Mertua orang Parit, Ate. Biar papasan aja. Ada Ate teman, Ate kaum lah. Mak Mertua teman yuk. Kemudian orang mau sekolah Melaka, sekolah Kelantan, kahwin orang KL, mak Mertua orang Parit, duduk nilai negeri. Ajak masuk suku, mana boleh. Kita nak masuk penuh masuk suku apa-apa. Nilai saya duduk di seri sudi-sudi lah berkunjung hari raya ni, kalau ada datang insyaAllah. Baik, itu salah perkenalan. Saya minta maaf kalau saya agak kasar, supaya dapat kita bersama-sama insyaAllah di dunia dan juga di hari akhirat. Seperti itu saja. Semoga Allah sempurnakan puasa Ramadan kita. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, pertemukan, ya Allah berkatilah kami di bulan Ramadan, wa balighna Lailatul Qadar, dan temukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Seperti itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun nak beritahu saya terlibat dengan travel agency, nanti nak pergi umrah, bagi tahu lah. Umrah Mesir, Palestin, Jordan itu favorit saya lah. InsyaAllah lepas raya ni di Turki.